Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu alhamdulillah, wa la
Ya Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bluetooth mode. AUX mode. Kelopak biru dalam jambangan, delima mereka menambah seri. Para tetamu hadirin budiman, majlis nan indah diteruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama lagi berkumpul dalam program pengajian daurah kitab Al-Manhaji pada petang ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput penceramah kita pada petang ini untuk memberikan pengisian mengenai kitab Al-Manhaji. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tak perlu mic. Tak perlu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Terima kasih pengacara majlis. Sambung lagi pembincangan kita daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam kitab Siyam, iaitu bermula daripada sambungan daripada yang kita tangguhkan tengah hari tadi. Kita mulakan sesi petang dengan bab puasa pada setengah bulan yang kedua, bulan Syaban. Puasa pada setengah bulan yang kedua bulan Syaban. Haram berpuasa pada setengah bulan yang kedua bulan Syaban berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila setengah bulan Sya'ban berlalu, janganlah kamu berpuasa. Baik. Sekarang kita berada dalam bab yang terakhir daripada kitab Siyam, iaitu puasa yang makruh dan puasa yang haram. Dinyatakan oleh para pengarang dalam bahagian ini, iaitu salah satu puasa yang ditegah ialah puasa setengah bulan yang kedua bulan Syaban. Nak tahu setengah tak setengah ni, ialah tengok bila nisfu Syaban. Nisfu Syaban bermakna itulah pertengahan bulan Syaban. Okey. Yang selepas itu tu disebut pertengahan yang kedua bulan Syaban. Pertengahan yang kedua bermaksud pertengahan yang pertama tu tidak dibincangkan di sini. Yang difokuskan ialah pertengahan yang kedua, yakni selepas paruh Syaban tu sehinggalah berakhirnya Syaban. Bila setengah bulan Syaban telah berlalu, janganlah kamu berpuasa. Dalam hadis yang seterusnya, hadis yang direkodkan oleh Ibnu Majah, idza kana nisfu min Sya'bana fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Tengok dalam hadis tu, idza kana nisfu min Sya'bana. Kalimah Sya'ban, ialah kalimah ini masuk dalam tata bahasa disebut mamnu' minas sarf. Sebab tu walaupun ada min, tidak menerima kasrah, tak disebut sebagai Sya'bani, tetap disebut sebagai Sya'bana. Samalah macam Osman, Sulaiman, nama-nama begitu ujungnya ada alif nun, memang tidak boleh menerima kasrah ataupun menerima tanwin. Jadi min Sya'bana ni isim majrur bimin, majrur bil fathah niyabatan anil kasrah. Dalam doa yang dibaca, ramai dalam kalangan kita yang baca doa ni, Allahumma barik lana fi Rajab dulu kan, fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab itu, Ramadan dan Sya'ban tak boleh terima kasrah dan tak boleh menerima tanwin. Tapi Rajab boleh menerima tanwin. Jadi kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi kalau tak pasti Rajabin ke ada setengah tu baca ingat Rajabah sama macam Sya'ban juga. Mamnu' nasar maknanya boleh terima kasrah. Kalau tak pasti semua, tanwin ke tak tanwin, matikan saja fi Rajab. Walaupun fi Rajab, tak atas ke bawah, pulang pada orang lah. Itu cara yang selamat, tapi kurang cermat sikit. Walau bagaimanapun, tidak haram berpuasa pada hari Syak' yang telah kita bincangkan sebelum ni. Setengah bulan yang kedua, Sya'ban,
pada hari, kalau dah memang kelaziman orang itu berpuasa, orang ini memang melazimkan dirinya berpuasa Isnin, Khamis. Ataupun dia puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Ada orang macam tu. Tapi kita ni tak tahulah ada ke tidak. Kita ni puasa sehari, buka berhari-hari, lepas tu puasa pula sehari. Jadi kalau orang macam ni, yang berbuka puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari, berbuka sehari ni, kebetulan setengah bulan Syaban ke atas pun, dia masih lagi boleh berpuasa. Sebab dah lazim dia begitu. Ataupun orang ini dia ingin berpuasa qada. Puasa qada hutang yang wajib dibayar. Walaupun setengah bulan Syaban ke atas, tetap juga boleh berpuasa. Mungkin di sana ada pandangan-pandangan yang lain dalam kalangan ulama, tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal pembacaan kitab kita, kita fokus pada al-fiqhu al-manhaji. Jadi kalau kita nak bincangkan pandangan-pandangan lain tu, tentulah ada. Kerana fiqh ni, kadang-kadang, biasanya fiqh ni bidangnya agak luas. Dan perbincangannya pun banyak, melibatkan khilaf yang ilmiah dalam kalangan ulama. Hadis yang seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu ramadhana bisaumin aw bisaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kamu mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang telah biasa berpuasa sehari. Tengok ya, walaupun dalam hadis ni dia kata illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Dalam hadis disebut illa rajulun. Bila dalam terjemahan tak ada pula rajul tu, disebut orang. Biasa macam tu. Disebut rajul, terangkum dalamnya, biasanya lah dalam banyak keadaan, terangkum dalamnya mar'ah sekali. Macam rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata rajulani tahabba billah, dua lelaki. Habis kalau wanita yang berkasih sayang kerana Allah, tak tergolong ke dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat? Masuk juga. Bila disebut rajulani itu termasuk dalam mar'ah sekali. Namun, kalau disebutkan mar'ah, jaranglah pada biasa lelaki itu tak termasuk biasanya. Tapi tengok jugalah, tengok konteks. Ya. Saya sebut sekali lagi, kalau sebut rajul, dalam banyak keadaan, mar'ah termasuk sekali. Tapi kalau sebut mar'ah, biasanya rajul tu tidak dimasukkan kecuali dalam keadaan yang kita cerita dari segi kebiasaan. Ya. Yang pula bila antum baca, kata rajul, kata rajul lelaki, jarang pula cerita mar'ah ni. Tapi mar'ah ni tak ada contoh yang baik-baik ke? Maknanya dah termasuk dalam ni lah. Habislah. Alhamdulillah. Kitabus Siyam. Kita berpindah bab yang baharu, iaitu al-i'tikaf. Silakan pengertian. I'tikaf, pengertiannya. I'tikaf dari segi bahasa ialah tetap dan tenteram dengan sesuatu, sementara dari segi syarak ialah berada di dalam masjid dengan niat yang tertentu. Al-lubsu, definisi biasanya dua, lughatan wa istilahan. Dari segi lughah, i'tikaf ni ialah al-iqamatu ala syai' wal mulazamah lahu. Dari segi istilah, al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah. Al-lubsu fil masjid. Kalimah al-lubs ni, kalau kita kata duduk ni julus kan? Julus. Al-lubsu ni lama pada julus lagi. Lepas tu dia kata, tapi cuma dalam ayat, dalam bahasa Melayu, ialah bahasa Arab ni, dia punya satu kalimah memberikan maksud yang sangat mendalam. Itu keunikan bahasa Arab lah. Syarak ialah berada dalam masjid dengan niat yang tertentu. Jadi berada di sini ni sebenarnya bukan berada sekadar duduk, tapi al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah. Dalilnya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yang bermaksud dan janganlah kamu sentuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Ayat ni telah kita bincangkan dalam bab Kitabus Siyam tadi, dalam hadis pula an Aisyah
أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده. Nabi SAW sentiasa beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Jibril alaihi salam akan turun untuk menyemak bacaan Al-Quran Nabi SAW sebanyak 1 kali. 10 hari terakhir iktikaf, Jibril akan datang untuk menyemak bacaan Al-Quran baginda sekali. Kecuali yang akhir itu. Tak lama sebelum baginda wafat ni, baginda beriktikaf sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mubarak Furi dalam karya beliau, iktikaf 20 hari dan Jibril pun datang 2 kali. Perbezaan dengan tahun-tahun yang sebelum tu. Iktikaf ialah syariat yang telah lama dikenali sejak sebelum Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war-ruk'is sujud. Nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam, ni anak beranak. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, mereka berdua dipertanggungjawabkan untuk membina Kaabah. Allah SWT memerintahkan mereka untuk membina Kaabah. Selain itu, supaya antahhira baitiya lit-ta'ifin, membersihkan rumah Allah itu untuk digunakan oleh orang yang melakukan tawaf dan orang yang al-akifin, yang beriktikaf. Hikmah iktikaf setiap Muslim. Hikmah pensyariatannya, setiap Muslim mesti mencuba dari semasa ke semasa menyekat nafsu daripada segala keinginan yang diharuskan, mengekang diri untuk mentaati Allah Tuhan dan menumpukan ibadat kepadanya supaya jiwa sentiasa patuh dan tunduk mencintai Allah, sentiasa mengutamakan keredaannya dan meninggalkan segala keinginan yang diharamkan dan kehendak nafsu yang memberi kemudaratan. Hal ini adalah kerana nafsu memang sentiasa mendorong seseorang ke arah kejahatan dan sentiasa ingin melakukan maksiat. Baik. Apa beza iktikaf dengan memencilkan diri? Kata bila orang yang ditimpa COVID, dia mengasingkan diri. Mengasingkan diri pun tak bercampur orang juga. Iktikaf ni mengasingkan diri. Kemudian dalam tempoh yang sama, dia melakukan ibadah. Orang yang kuarantin tu pun mengasingkan diri. Dia pun boleh beribadah. Bezanya ialah tempat. Iktikaf ni dah tertentu lah tempatnya. Nanti kita bincangkan. Kuarantin ni boleh berlaku di hospital, boleh berlaku di pusat yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan, boleh berlaku di rumah sendiri, boleh berlaku di kolej, boleh berlaku di bilik, di mana saja. Apabila orang itu menjalani kuarantin, ni bukan nak cerita iktikaf, dengan kuarantin ada persamaan tertentu lah. Kuarantin ni artinya makan dihantar, orang hantar makanannya. Dia pun tak bolehlah keluar pergi ke kedai, tak boleh pergi ke kelas, tak boleh bercampur dengan orang. Duduk di situ untuk adalah amalan yang dia boleh buat. Kalau dia nak menaib ke, nak membaca, semua boleh. Jadi bila kuarantin ni, rasa-rasanya lah, ini kita fikir taraf pemikiran kita lah ya. Kurang ke dosa ke menambah dosa? Kurang, ya tak? Dosa tu barangkali selaku manusia kita ni memang kerap lakukan dosa. Banyak atau sedikit je. Bila kuarantin ni, kurang. Artinya asbab melakukan dosa tu dah jadi kurang. Faktor-faktor yang mendorong kepada dosa tu dah jadi kurang. Contoh, tak berjumpa dengan orang. Mungkin dia boleh telefon. Tetapi, berjumpa, nak kata, pergi ke tempat-tempat yang itulah yang kurang baik ke apa kan, nak kata dia tak buat benda tu, kurang. Iktikaf jauh lebih baik daripada itu. Bila duduk dalam masjid, ni yang kata ni, untuk mengekang keinginan nafsu. Duduk di masjid rumah Allah. Tentulah tak tergamak nak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain selain amalan-amalan khusus untuk orang yang beriktikaf. Dan pahalanya pula, sudah tentulah duduk di masjid. Bukan duduk di sebarang tempat.
Bergelumang dengan perkara keduniaan, menjadikan nafsu bertambah terbuka untuk menerima malah mencarinya. Jauh sekali untuk menghalang dan mengelakkannya, kecuali mentarbiahkan nafsu dengan sentiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangannya. Jadi iktikaf tujuannya ialah supaya fikiran kita fokus, hati bersih, didik nafsu supaya kurang minat terhadap perkara-perkara yang lara. Duduk di masjid, duduk di masjid, contoh. Mungkin orang tu bawa telefon kan. Dalam telefon ni macam-macam ada. Ada peluang nak dapat pahala pun ada, nak dapat dosa pun ada dalam telefon kita ni. Baiklah, kita katalah telefon ni tak ada. Kita masuk masjid, tak bawa telefon. Okay. Duduk di masjid dengan duduk di rumah. Di rumah, televisyen ada. Duduk di masjid, televisyen tak ada. Di situ pun dah nampak ada ni. Kemudian di masjid, apa yang ada di sekeliling masjid ni? Ada Al-Quran, buku-buku agama. Okay? Ada nampak orang menunaikan solat. Kalau di rumah, ada Al-Quran, ada buku agama, ada sejadah untuk solat. Tapi, bahan-bahan bacaan yang tidak mengarah kita kepada mendekatkan diri kepada Allah pun ada juga. Contoh. Dari segi aurat pula. Duduk di rumah, mungkin aurat pun tak berapa terpelihara. Mungkin. Duduk di masjid, tentulah pakaiannya sopan, menutup aurat. Itulah tujuan iktikaf ni. Hukum iktikaf. Hukum iktikaf, sunat iktikaf pada setiap masa, ia sangat digalakkan dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir bulan tersebut. Namun iktikaf menjadi wajib bagi sesiapa yang bernazar melakukannya. Kalau nazar ni, semua yang tak wajib menjadi wajib. Dan nazar ni hendaklah perbuatan tu boleh membawa kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bernazar, contoh, saya bernazar membotakkan kepala. Cukur rambut lah dia kata kan, membotakkan kepala. Membotakkan kepala ni kalau kita fikir, boleh mendekatkan diri kepada Allah ke? Antum pun tahu jawapannya kan. Berbeza dengan bernazar, saya bernazar untuk melakukan puasa sunat. Akan mendekat diri kepada Allah. Saya bernazar untuk pergi ke kedai, dia kata. Tak ada. Betul tak? Ataupun saya kata nazar, pelik-pelik kadang-kadang. Segelintir orang ni bernazar. Saya bernazar akan melompat di tengah padang. Dia kata, jikalau menang pasukan ni, dia kata, saya akan melompat. Jadi, nak lompat-lompat lah. Ya. Namun bila dikaitkan dengan nazar, nazar tu ibadah. Di situlah kurang comel lah. Ya. Ibadah ada kaedah dia. Kita tak larang main bola kan. Main bola boleh untuk tujuan riadah. Tapi kalau nak dikaitkan dengan, jadi jangan kaitkan, sebab nazar ni dianggap sebagai ibadah khusus. Jadi hukum iktikaf terbagi pada 3. Sunat pada sembarang waktu. Yang kedua, sunat muakkad, 10 sunat yang muakkad, sunat yang ditegaskan pelaksanaannya 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Hikmah iktikaf sangat dituntut pada hari tersebut kerana untuk mendapatkan Lailatul Qadr, iaitu malam yang paling baik dalam setahun. Okay. Walaupun Lailatul Qadr ni ada macam-macam pandangan, ada yang kata hari begini, ada yang kata hari sekian, ada yang kata hari macam-macam lah. Ada pula yang bagi kaedah pengiraan. Jikalau satu Ramadan jatuh begini, maka Lailatul Qadr ni jatuh begini, kata. Jikalau macam-macam lah kaedah ni. Ya. Para ulama memberikan kaedah-kaedah ni supaya kita rasa bersungguh nak mencari Lailatul Qadr ni. Namun gitu, anak-anak semua, kalaulah terserempak dengan Lailatul Qadr, kalau terserempak, ya, elakkan kita bercerita dengan orang. Okey. Yang pakak-pakak tanya pula dengan ni, dia kata, "Mana tadi awak tak terserempak Lailatul Qadr?" Dia kata. "Saya tidur," dia kata. "Oh, rugi," kata. "Saya rasa macam Lailatul Qadar dah pada tadi," kata. Dia rasa, dia kata, "Sebab apa awak kata Lailatul Qadr?" Dia kata, sebab dia kata antara tanda Lailatul Qadr ni ialah kalau bangun pada waktu matahari yang terbit pada hari keesokannya tu tidak berapa terang cahayanya. Dia kata, "Oh, betul juga," dia kata. Dia tengok di bangi. Cuba pergi kelik kajang tu. Bukan mencerah lagi. Ya. Tengok di sekitar dia ni, ya. Dia kata, "Oh, matahari ni macam matahari Lailatul Qadar ni," dia kata.
Rupanya Lailatul Qadar tak dapat. Dapatnya Lailatul Cadar je. Tidur. Jadi kalau duduk di masjid, iktikaf, dapat Lailatul Qadar, jadi pahala tu berganda lah. Berganda. Lepas tu yang ketiga, wajib sekiranya bernazar. Syarat sah iktikaf, teruskan. Syarat sah i'tikaf yang pertama iaitu niat. Berniat pada permulaan i'tikaf iaitu berniat berada di dalam masjid selama tempoh yang tertentu dengan tujuan beribadat kerana melaksanakan sunnah. Sesiapa yang masuk ke dalam masjid dengan tujuan keduniaan atau tanpa sebarang tujuan, perbuatannya itu tidak dianggap i'tikaf dari segi syarak. Okey. Apa dia tujuan keduniaan ni? Tujuan keduniaan ni seperti contoh tapi tidaklah salah tau. Tidaklah perbuatan dia kata salah. Contoh, dia kata, kalau awak nak cari rumah sewa, awak pergi cari Ustaz Hazri, dia kata. Dia dekat masjid sekarang ni, dia kata. Contoh. Betul ke? Dia pergi waktu asar, dia kata. Dia ada dekat masjid, dia kata. Entah pun pergi masjid. Bincang hal rumah sewa ni, memang di masjid. Bincanglah berapa sewa dia, Ustaz? Kata, 4,5. 4 lah, Ustaz. Biar kamu lah bincang ni. Ada peti air, ada peti ais, dia kata. Macam lah bincang ni, 1 jam. Lama 1 jam tu kan. Tapi tujuan dia pergi tadi, itulah tujuan dia tu. Okay. Itu tujuan keduniaan dia semata-mata. Waktu sembahyang tak datang pun, datang tu memang nak bincang rumah sewa je. Okay. Tujuan datang ni memang nak datang rumah sewa. Ataupun orang kata kalau nak buat nak mengisi borang perkahwinan, awak pergi cari Tok Imam, dia kata. Cari Tok Imam bila? Lepas Zuhur dia ada, dia kata. Lepas Zuhur, dia kata. Kalau waktu gini, biasa dia pergi kebun, dia kata. Waktu gini, pukul antara 8 pagi hingga tengah hari, dia pergi kebun. Cuba Zuhur sekarang, dia kata. Datang tu, memang semata-mata untuk solat dah dulu dekat masjid, main Zuhur dah. Lepas solat masjid, main Zuhur. Lepas tu cuba jumpa Tok Imam. Ni Zuhur, mungkin dia pergi tempat lain lah. Tidaklah salah. Semua tu tidak salah. Cuma kita nak perelokkan perbuatan itu supaya dia duduk satu line dengan iktikaf ni. Okay? Jadi kita boleh, semua tu boleh. Itu tak ada salahnya pun. Tetapi kita bagi betulkan kita punya niat supaya kita mendapat pahala iktikaf. Kemudian dia kata, ataupun masuk tanpa sebarang tujuan. Okay, masuk tanpa sebarang tujuan yang khusus lah. Contoh, nak kata macam mana ya? Tanpa sebarang tujuan ni, mungkin dia lalu saja ke lalu. Masjid tu begitu besar, kalau nak pusing kot luar pagar sana, jauh. Okay, jadi dia pun masuk pintu sini, keluar pintu sini. Tu kita nampak tujuannya tu mungkin sekadar masjid untuk merentas sajalah. Patutnya lalu kat rumah Allah, kalau tidak ada halangan apa-apa, berwuduk tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu lalulah. Lalu. Kerana di rumah Allah, tahiyah ni sebagai tanda hormat kepada pemilik rumah itu. Dia tak sama macam rumah-rumah yang lain. Okay, 5-2 berada. Yang kedua, berada di dalam masjid dalam tempoh yang dikira i'tikaf pada anggapan umum. Termasuk juga dalam syarat ini ialah syarat harus tinggal di dalam masjid, iaitu suci daripada janabah, haid, nifas dan tiada sebarang najis pada pakaian dan badan boleh mengotori masjid. Batal i'tikaf seseorang yang keluar daripada masjid tanpa sebab, namun i'tikaf tidak batal sekiranya dia keluar dengan bersebab dan masuk semula ke dalam masjid. Ia dianggap sama hukumnya dengan i'tikaf yang berterusan. Baik. Satu perkara yang penting, i'tikaf ni mesti dilakukan di masjid. Tapi kita akan sampai nanti dalam adab-adab i'tikaf. Dia kata batal i'tikaf jika seseorang tu keluar daripada masjid tanpa sebab. Namun i'tikaf tidak batal sekiranya dia keluar masjid bersebab dan masuk semula ke dalam masjid. Contoh bersebab ni, sampai masa nak buang air besar, nak ke tandas. Dah tentulah kena keluar dari masjid. Lepas tu, lepas qada hajat ni, berwuduk semula dan masuk ke dalam masjid. Masuk dalam masjid.
Tapi kalau tujuan ni keluar ni yang contohnya keluar nak pergi mana? Kata ni nak nak pergi, nak balik kampung lah sejak kata. Nak balik kampung. Dia balik kampung lah. Bila balik kampung ni lama dia kata. Dari pagi sampai ke petang. Jadi kalau macam tu tempoh dia meninggalkan masjid tu sudah panjang. Sunat berpuasa. Sunat berpuasa ketika beriktikaf, walau bagaimanapun ia tidak menjadi syarat untuk mendapat pahala sunat iktikaf itu. Yang paling penting iktikaf ni ialah niat lah. Niat. Okey. Tapi sunatlah dalam keadaan berpuasa. Sebab 10 hari terakhir Ramadan tu digalakkan supaya masa tu berpuasa dan iktikaf juga. Iktikaf nazar. Iktikaf nazar, seseorang yang bernazar beriktikaf dalam tempoh tertentu secara berurutan tidak harus keluar masjid kecuali sebab yang perlu seperti buang air besar dan kecil, berwuduk dan seumpamanya. Tidak haram keluar masjid disebabkan keperluan tersebut dan iktikaf juga tidak terputus. Sebaliknya haram dia keluar tanpa sebab yang perlu seperti bersiar-siar atau sebarang perbuatan yang tidak mustahab. Iktikaf juga terputus dan wajib memulakannya semula. Jadi ketat jugalah bila bernazar ni. Oleh itu sebelum bernazar pastikan kemampuan kita untuk melaksanakan nazar tersebut. Jangan sembarangan bernazar, bila sampai masanya nanti rasa tak mampu untuk melakukan. Sedangkan kita diberi pilihan. Sebelum nazar ni dilafazkan, betul tak? Lillahi alayya nazar. Lillahi alayya nazar, kerana Allah saja bernazar. Kita tak diminta untuk bernazar, kita bebas menentukan apa nazar yang kita nak. Oleh itu, pilihlah amalan yang mudah untuk kita lakukan. Bukannya amalan yang kita, kadang seseorang itu dia rasa dia buat nazar yang dipanggil apa, yang muallaq lah. Muallaq ni dia kaitkan nazarnya itu dengan pemerolehannya terhadap satu perkara. Dia kata sekiranya begini, saya begini. Nazar saya sekiranya begini, begini. Itu satu jenis nazar. Lagi satu jenis nazar lagi, tak ada kait apa-apa. Nazar yang seperti dia kata, saya bernazar untuk bersedekah kepada 5 orang miskin. Dia tak kait dengan apa-apa. Dia tak kata, saya sekiranya begini. Tolak apa tadi? Tolak ke A? Sekiranya ni dia kata, saya bernazar. Sekiranya saya ni, saya akan mengagihkan makanan kepada 5 orang miskin. Betul. Jadi dikaitkan nazarnya itu. Yang pertama tadi dia tak kaitkan apa-apa. Dia tak kaitkan apa-apa. Jadi 2 jenis nazar ni. Jadi nazar ni pun hukumnya panjang juga, kena dibahaskan dalam waktu yang khusus. Tapi kita kata nazar ni ada juga pandangan mengatakan nazar ni sebenarnya kadang-kadang dia ma yustakhraj minal bakhil. Artinya sesuatu yang dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Dia tu sebenarnya macam kedekut. Dia susah nak ni. Nak buat perbuatan itu. Tapi bila dia bernazar dan dia kaitkan nazarnya dengan sesuatu yang dia boleh capai, bila tercapai dia pun dia kata Allah, dia kata jadi kena bayar. Sebenarnya kalau nak bagi je. Gitulah, tapi panjanglah perbahasan nazar ni. So pesanan ingatan untuk kita semua, bernazarlah sesuatu yang kita boleh mampu untuk tunaikan. Jangan sebab begitu teruja untuk ni sampai masanya tak dapat. Bila tak dapat, dia ada perbahasan lain pula. Macam mana nak tebus nazar ni? Baik, seseorang yang bernazar iktikaf di masjid yang tertentu, dia tidak terikat beriktikaf di masjid tersebut. Contoh, saya bernazar nak iktikaf di masjid UKM. Boleh tak dia pergi masjid Hasanah? Dia tidak terikat beriktikaf di masjid tersebut. Malah sah beriktikaf di masjid yang lain. Sekalipun masjid yang ditentukan itu lebih utama daripada masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau dia kata dia bernazar iktikaf dalam masjid yang tertentu, antara 3 masjid yang tersebut, dia wajib beriktikaf dalamnya. Kalau kata saya bernazar nak iktikaf di Masjid Aqsa, contohlah. Maka dia kata, kalau dia iktikaf di Masjid Aqsa, dia pergi iktikaf di Masjid Haram, terhasil.
Terhasil. Kerana kedudukan ni tadi. Kedudukan. Tapi kalau dia nazar iktikaf Masjid UKM, tak. Dia nazar iktikaf Masjid Aqsa, tengok-tengok, perang ni tak boleh pergi Masjid Aqsa ni. Masjid UKM je lah, dia kata. Yang ni pun ada depan mata tak. Mana dari segi taraf tu mana? Masjid Aqsa dengan Masjid UKM ni. Tentulah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa dinyatakan la tushaddur rihal illa masajid. Janganlah kamu bersungguh-sungguh melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid ni. Disebut dengan jelas tu. Masjid Haram, satu. Masjid Nabawi, dan Aqsa. Masjid UKM ni setara je dengan masjid ni. Lepas tu dia kata sini, kalau ni lebih tinggi taraf tak apa. Tapi jangan lebih rendah. Kalau dia nazar iktikaf Masjid UKM, dia pergi surau fakulti pula. Adab iktikaf. Orang yang beriktikaf sunat. Adab iktikaf, yang pertama, orang yang beriktikaf sunat membuat amalan yang mentaati Allah seperti berzikir, membaca Al-Quran dan membincangkan ilmu pengetahuan. Bincang ilmu pengetahuan pun bagus. Majlis ilmu lah. Majlis ilmu buat di masjid. Ini adalah kerana amalan itu lebih sesuai untuk mencapai tujuan iktikaf tersebut. Yang kedua, beriktikaf berserta dengan puasa adalah afdal dan lebih mampu menguasai keinginan nafsu, menumpukan fikiran dan membersihkan jiwa. Yang ketiga, beriktikaf di masjid yang didirikan solat Jumaat. Yang keempat, jangan bercakap-cakap kecuali perkara yang baik-baik, jangan memaki, mengumpat, mengacum dan berbual-bual perkara yang tidak berfaedah. Yang keempat tu mungkin dah dijelaskan dalam bab puasa. Yang nombor 3 ni. Yang nombor 3 ni, beriktikaf di masjid didirikan solat Jumaat. Di negara kita ini, ada pelbagai jenis tempat solat. Yang paling kecil ialah musolla dalam rumah. Dalam rumah tapi ada musolla, tempat semayang. Dia panggil surau juga, dia kata. Surau juga. Dalam rumah tapi ada surau. Dia kata ni, nak gimana ni? Nak semayang masuk surau, dia kata. Surau di rumah dia tu dia buat surau. Tapi tak tahulah ada Mas Sejahtera ke tidak, tak tahulah dia. Naik sikit lagi, mungkin surau juga tapi dibuat dalam bangunan. Contoh macam surau di fakulti. Okey. Kemudian ada lagi surau juga tapi duduk terasing daripada bangunan. Dia tidak bersambung dengan bangunan. Contohnya macam surau di taman. Betul tak? Surau di kampung-kampung. Surau, kadang-kadang panggil. Dia ada macam-macam istilah pula tu. Ada madrasah, ada surau, tak? Musolla ni yang tadilah, Ada lagi satu balai soh, dia kata. Tak tahulah, tanya orang Kelantan. Ada balai soh, balai soh. Kemudian naik lagi, dia ada masjid, ada surau tapi boleh dibuat Jumaat. Surau tapi boleh dibuat Jumaat. Luar tulis surau. Surau al-apa-apa gitu kan. Al gini, al-apa-apa. Itu, tapi boleh buat Jumaat. Ada juga surau yang biasa, tapi tidak hanya sembahyang 5 waktu saja. Hanya sembahyang 5 waktu. Naik lagi, masjid. Masjid ni pula, ada beberapa kategori juga. Masjid ni. Ada masjid qaryah. Ada masjid muqim. Ada masjid daerah. Ada masjid negeri. Ada masjid negara. Banyak kategori. Maknanya kita ni kalau nak pergi beribadah, nak pergi solat berjemaah ni lah, macam-macam pilihan ada kan. Bagi orang lelaki lah khususnya. Baik. Sekarang ni, yang mana satu yang boleh iktikaf ni? Satu boleh iktikaf. Kalau di negara Arab, mungkin sebahagian ataupun mungkin banyak negara Arab, hanya kalimah surau ni memang tak ada. Kalimah surau. Aina tazhab ila surau. Tak ada kalimah surau tu tak ada. Aina tazhab ila musalla. Musalla tu biasanya dipahamkan ialah yang duduk dalam bangunan. Kita di sini bila musalla ni macam di sekolah kan. Musalla juga tapi musalla dia terpisah daripada bangunan. Kemudian bila nak kata tu aina tazhab ila masjid. Dia kata masjid. Bila pelajar kita pergi ila masjid tapi tak ada mimbar pun dia kata. Tapi masjid, biasanya di sini masjid ada mimbar kan. Mimbar tu menandakan solat Jumaat lah. Jadi dalam hal ini, pertama kita merujuk pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa dalam bidang inilah. Dia kata boleh mendirikan Jumaat dan boleh beriktikaf, iktikaflah kita.
Kalau dia kata boleh tidak boleh mendirikan Jumaat dan tidak ada iktikaf, tak iktikaflah kita. Kalau dia begitu. Tapi kalau masjid tu sah-sah boleh lah. Okay. Jadi rujuk pada pihak berkuasa. Sama juga macam kebenaran mendirikan Jumaat. Walaupun kita dah kumpul orang, ada 100 orang. Boleh ni buat Jumaat sini ni, 100 orang dah. Sedangkan 40 je sekurang-kurang yang bermukim. Tak. Kena minta izin pihak berkuasa dulu. Kalau tak nanti cacah merbah di sana Jumaat, sini Jumaat, tu Jumaat. Lepas tu bila tak ada orang, putus Jumaat pula. Sesuka hati. Sedangkan Jumaat tu sepatutnya kalau dah buat, ialah berterusan gitu. Baik, makruh iktikaf. Makruh berbekam di kepala dan badan yang terjamin tidak mengotori masjid. Akan tetapi hukumnya haram jika perbuatan itu dikhawatiri akan mengotorkannya. Sebab berbekam ni darah. Darah ni najis lah. Yang kedua, banyak membuat kerja-kerja sambilan seperti mengait benang, menjahit dan lain-lain. Contoh zaman dulu, menyahit benang, menjahit dan lain-lain. Contoh zaman dulu. Contoh zaman sekarang apa dia? PUBG lah. PUBG lah contoh zaman sekarang. Itu contoh je tu. Ustaz bagi contoh. Nama tu sebagai contoh. Ustaz tak bincang. Ustaz bukan kata jangan segi hukum. Nama tu sebagai contoh. Jadi perbuatan-perbuatan tu tadi, di luar masjid pun boleh. Ya tak? Tapi masa iktikaf ni, fokus lah. Fokus. Tapi bukan senang juga tahu. Ada orang, dia tak boleh. Dia masa khatib baca khutbah tu lah dia nak. Dia kata, oi, gatal sungguh tangan dia ni. Orang dia dah khutbah ni. Orang kata, lah sekejap kan. Bukan lama pun khutbah ni. Nak tahu lama tak lama, tengok tempoh kita tidur tu. Kalau berkeruh tu, lama lah. Kalau tak berkeruh tu. Perkara merosakkan iktikaf. Perkara yang merosakkan iktikaf. Yang pertama, bersetubuh dengan sengaja sekalipun tanpa keluar mani. Hal ini berdasarkan firman Allah, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي مَسَاجِدِ. Yang bermaksud, dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Sementara perbuatan yang lain seperti bersentuhan dan berkecupan tidak membatalkan iktikaf kecuali apabila keluar mani. Jikalau bawa pasangan ke masjid. Tapi biasanya jaranglah kalau iktikaf ni bawa pasangan. Sama ada kalau ada pun mungkin tempat yang berasingan. 92. Yang kedua, keluar masjid dengan sengaja tanpa sebab yang perlu. Yang ketiga, murtad, mabuk dan gila. Yang keempat, haid dan nifas. Kalau mabuk gila, kena mana? Bawa pergi hospital lah, yang biarlah masjid. Yang keempat, haid dan nifas kerana kedua-duanya menghalang seseorang berada di masjid. Dia tak boleh duduk dalam masjid tu. Kalau dia dalam keadaan uzur begini. Dia dalam keadaan bahkan duduk untuk majlis ilmu pun. Kecuali dalam ruang lah. Ruang, ada masjid ni kadang dia bagi ruang tau. Dia kata ruang ni jangan melebihi ruang ni. Dia kata. Jadi bagi yang ada halangan ni tadi, duduk di ruang yang tertentu itu. Yang terakhir, namun begitu, orang yang berniat iktikaf sunat harus memutuskan iktikafnya dan keluar masjid pada bila-bila masa yang dikehendakinya. Setelah keluar masjid, dia hendaklah membaharui niat iktikafnya apabila masuk semula ke dalam masjid. Ingat hadis tadi, as-shaimul mutatawwi amiru nafsihi. Siapa yang puasa sunat, dia ibarat pemerintah bagi diri sendiri, amir. Lebih kurang jugalah. Iktikaf ni, dia iktikaf sunat, dia boleh memutuskan iktikafnya dan keluar masjid pada bila masa. Tapi kalau dia nazar, dia kena patuhlah. Lepas tu kita sebut tadi, kalau tak yakin kita mampu menunaikan nazar tersebut, tak usah bernazar lah. Jadi kita sudah ibarat membebankan diri kita dengan sesuatu yang tidak wajib. Wallahu a'lam. Selesailah pembacaan Kitabus Siyam dan Kitabul I'tikaf daripada Al-Fiqhul Manhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Sarbaji yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kupasan kitab ini, kitab dan bab ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillah rabbil alamin.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hazri bin Osman atas pengisian yang diberikan sebentar tadi. Semoga kita semua beroleh manfaat daripada pengisian ini dan dapat menyampaikannya kepada orang lain. Alhamdulillah, berakhir sudah program pengajian daurah kitab Al-Manhaji kita pada hari ini. Saya, Hairun Najwa binti Muhammad Zaki, mewakili pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini. Saya juga memohon ribuan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi daurah kitab yang akan datang. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha
الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله يا سبحان الله الحمد لله
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا